Selamat sejahtera, saya Katrina Anak Merayang memegang nombor matrik 83434. Saya merupakan pelajar ijazah Sarjana Muda Kajian Khidmat Sosial dengan kepujian tahun akhir. Dalam video ini, saya akan membentangkan kajian yang telah saya jalankan bagi menyempurnakan projek tahun akhir saya. Pada slide yang pertama, saya akan menerangkan secara ringkas tentang projek tahun akhir saya, yaitu di mana tajuk penyelidikan akhir saya ialah menerangkan isu gejala rempit di Meradong, Bintang, Sarawak. Kajian ini dilaksanakan untuk memahami secara mendalam mengapa gejala rempit masih wujud dan terus berkembang dalam kalangan remaja luar bandar, khususnya di kawasan Meradong. Saya mendapati bahawa fenomena ini bukan sahaja berlaku di bandar-bandar besar, bahkan telah menular ke kawasan pendalaman yang membuktikan wujudnya pelbagai faktor sosial yang mencetuskan kecenderungan remaja untuk terlibat dalam perlombaan motosikal haram. Melalui pendekatan kualitatif, saya telah menemu bual 8 orang responden yang menetap di Rumah Su Meradong. Mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang dan memberikan pandangan berharga berkaitan faktor penyumbang kepada gejala ini. Antara dapatan penting ialah pengaruh kuat daripada rakan sebaya, kurangnya pengawasan ibu bapa, tekanan hidup, pengaruh media sosial, dan ketiadaan saluran alternatif untuk remaja meluahkan ekspresi diri mereka. Kajian ini juga membincangkan impak negatif gejala rempit terhadap masyarakat seperti peningkatan kadar kemalangan, kerosakan moral remaja, serta gangguan kepada keselamatan dan kesejahteraan komuniti setempat. Secara keseluruhan, penyelidikan ini membawa semangat penting dalam rangka pendekatan penyelesaian yang berasaskan komuniti serta meningkatkan kesedaran awam tentang betapa seriusnya isu ini. Slide seterusnya iaitu saya akan mengkongsikan kepada 2 cabaran yang telah saya hadapi semasa menyiapkan projek tahun akhir saya. Dalam proses menyiapkan penyelidikan ini, terdapat 2 cabaran utama yang benar-benar menguji daya tahan dan kecekapan saya, yaitu yang pertama, kesukaran mendapatkan responden yang bersedia untuk ditemu bual secara terbuka. Oleh kerana isu rempit sering dikaitkan dengan stigma negatif, setengah penduduk bimbang akan keselamatan mereka atau dilabel sebagai penyokong aktiviti haram. Oleh itu, saya perlu menggunakan pendekatan ini dengan berhati-hati dan penuh empati bagi meyakinkan mereka bahawa penyertaan mereka bersifat sulit dan hanya bertujuan akademik. Proses membina kepercayaan ini mengambil masa yang agak lama, namun ia penting bagi memastikan data yang diperoleh adalah sahih dan jujur. Cabaran yang kedua ialah pengurusan masa dan tekanan pelbagai tugasan secara serentak menjadi cabaran besar, iaitu menyusun masa antara kerja lapangan, analisis data, serta penulisan laporan memerlukan strategi perancangan yang rapi. Terdapat juga tekanan untuk memenuhi tarikh akhir serta mengekalkan kualiti penulisan. Namun, cabaran ini turut membina kemahiran pengurusan diri yang lebih sistematik dan cekap. Slide yang seterusnya iaitu, adakah saya berpuas hati dengan penyelidikan saya? Jika diberikan lebih masa, apakah aspek akan saya ubah dan tambah baik? Di sini, saya boleh katakan bahawa saya amat berpuas hati dengan perjalanan dan hasil keseluruhan penyelidikan ini. Ia bukan sekadar memenuhi keperluan akademik, malah memberi nilai tambah dalam kefahaman saya terhadap isu sosial remaja di luar bandar. Namun begitu,
Sekiranya saya diberikan lebih masa dan sumber, terdapat beberapa aspek yang ingin saya tambah baik, yaitu yang pertama, saya ingin meningkatkan jumlah sampel kajian dengan melibatkan remaja yang pernah terlibat secara langsung dalam aktiviti rempit ini. Ini dapat memberikan dimensi yang lebih jujur dan reflektif kepada hasil kajian kerana ia datang terus daripada pengalaman sebenar daripada remaja yang pernah melakukan aktiviti merempit. Selain itu, saya juga ingin menggabungkan pendekatan kuantitatif seperti soal selidik tertutup bagi mendapatkan data statistik sokongan. Pendekatan gabungan ini mampu memperkukuhkan kredibiliti hasil kajian dan menyokong analisis tematik secara kualitatif yang telah dijalankan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang apakah yang saya pelajari daripada pelaksanaan penyelidikan ini. Hasil daripada penyelidikan ini memberikan saya pelbagai pengajaran bermakna bukan sahaja dari segi akademik, tetapi juga dari segi kemanusiaan dan pembangunan diri peribadi. Saya belajar bahawa isu sosial tidak boleh dilihat secara permukaan semata-mata. Setiap gejala sosial mempunyai akar umbi yang kompleks seperti latar belakang keluarga, tekanan hidup dan persekitaran komuniti. Saya juga menyadari bahawa masyarakat luar bandar tidak terkecuali daripada pengaruh negatif urbanisasi dan media. Dari sudut teknikal juga, saya telah mempertingkatkan kemahiran komunikasi secara berkesan, terutamanya semasa menjalankan temu bual secara empati dan terbuka. Saya juga belajar untuk mengurus dan menganalisis data kualitatif dengan teliti melalui proses transkripsi, pengekodan dan penulisan analitik. Selain itu, nilai seperti kesabaran, kecekalan dan etika penyelidikan menjadi tonggak kepada kejayaan kajian ini. Yang terakhir, saya akan membentangkan tentang bagaimana cara saya menguruskan masa dan tugasan saya sepanjang proses projek tahun akhir ini. Pengurusan masa merupakan aspek yang sangat kritikal dalam kejayaan penyelidikan ini. Saya telah membahagikan proses kerja kepada beberapa fasa utama seperti yang pertama, penyediaan kertas cadangan, yang kedua, kertas lapangan, yang ketiga, transkripsi data, yang keempat, analisis tematik, dan yang kelima, penulisan akhir laporan. Untuk memastikan setiap fasa berjalan lancar, saya telah menyediakan jadual perancangan mingguan dan menggunakan teknik to-do list harian yang disemak setiap malam. Saya juga menetapkan tarikh akhir dalaman yang lebih awal daripada tarikh sebenar bagi memberi ruang menangani sebarang kemungkinan kecemasan. Selain itu, saya telah memanfaatkan masa hujung minggu untuk menumpukan kerja penulisan dan analisis, manakala hari bekerja dimanfaatkan untuk semakan dan komunikasi bersama penyelia.
Saya juga memastikan ada ruang untuk rehat dan refleksi agar kesihatan mental dan motivasi sentiasa terjaga. Sekian itu saja pembentangan projek tahun akhir saya. Sekian, terima kasih.